akal fikiran, memasukkan di sini alim ulama, awam, tanggungjawab, ulama. Mereka perlu hampir kepada imam. Kalau dalam sembahyang hampir kepada imam. Dan masalah kita tahu sunnah dalam setiap amalan. Dan banyak hari ini banyak kerana tak beramal dengan sunnah ni telah berlaku kepincangan, kekurangan dalam setiap syu'abah agama. Orang yang patut berada di depan tak berada di depan. Orang yang patut berada di depan tak berada di depan. Ini bukan tawaduk, tuan-tuan, ini tidak menunaikan tanggungjawab. Kelemahan dalam menunaikan tanggungjawab. Jadi mengatakan banyak kepincangan berlaku dalam agama, dalam syu'abah agama kerana tak beramal dengan sunnah. Dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang depan sekali daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Orang yang depan berada depan. Kalau mereka datang lewat pun mereka akan datang depan. Ini kerana bayang-bayang kita banyak depan, kita tengok yang duduk depan pun dia budak-budak. Kalau dia belajar kita suruh depan. Semua-semua duduk belajar, duduk belakang. Ini bertentangan dengan sunnah. Ini menyebabkan usaha kita jadi lemah. Kita kena semoga Allah bagi keberanian kepada kita untuk maju ke depan dan ambil tanggungjawab. Boleh semua insya-Allah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala Dialah pencipta bagi segala sesuatu. Khaliqu kulli syai', dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai', la ilaha illa hu. Dalam Quran Allah SWT berfirman, itulah Rabb kamu, Dialah pencipta bagi segala sesuatu. Yang telah ciptakan langit, yang telah ciptakan bumi, yang telah ciptakan daratan dan lautan, yang telah ciptakan setiap pohon-pohon di atas muka bumi ini, yang telah ciptakan segala jenis haiwan-haiwan kehidupan yang di atas muka bumi ini, yang telah ciptakan insan, jin, malaikat, yang telah ciptakan syurga dan neraka, dan segala benda yang ada di kedua-dua alam, dunia dan akhirat. Allah lah, Dialah khaliqu kulli syai', pencipta bagi segala sesuatu. Yang kita nampak, yang kita tak nampak, daripada sekecil-kecil benda sehingga sebesar-besar benda. Dan Allah SWT bukan hanya khaliqu kulli syai', Dia pencipta bagi segala sesuatu. Bahkan Allah SWT jugalah Rabbu kulli syai', Dialah Rabb bagi segala sesuatu. Dialah yang menyempurnakan setiap ciptaan Dia, daripada first stage, tahap pertama ciptaan, sehinggalah pada dia punya tahap terakhir. Contohnya manusia, daripada setitis air mani sehinggalah jadi insan yang sempurna. Dan selama mana manusia berada hidup atas muka bumi ini sehingga dia mati balik, yang menguruskan segala keperluan dia adalah Allah. Itu mana Rabb. Itu mana Rabb. Pokok daripada dia benih kecil sehingga keluar tunas, besar jadi pokok. Dan selama mana pokok tu hidup sehingga dia mati balik, hancur jadi tanah balik, yang menguruskan segala keperluannya adalah Allah. Yang menguruskan segala keperluan setiap makhluk adalah Allah, yang menjaganya, yang memeliharanya,
yang bagi kehidupan, yang bagi rezeki kepada dia, adalah Allah SWT. Dan Allah Rabbul Izzat, tuan-tuan, dia adalah bukan hanya Rabb bagi manusia, bahkan dia adalah Rabb bagi seluruh alam, Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Dan Allah lah yang memiliki segala sesuatu. Dialah pemilik, Malik kulli syai', dialah pemilik bagi segala. Ala lillahil khalqu wal amr. Jadi Allah lah penciptaan dan juga perintah. Allah ciptakan segala sesuatu. Allah boleh ciptakan apa yang dia nak, Allah boleh binasakan apa yang dia nak. Dan Allah SWT lah yang menguruskan setiap makhluk. Dia dapat manfaat ke, mudarat ke, dia hidup ke, dia mati ke, dia sihat ke, dia sakit ke. Setiap ahwal yang datang pada makhluk datang dari Allah SWT, berlaku dengan keputusan Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, hajat dan keperluan yang paling besar bagi setiap manusia, bagaimana dia dapat wujudkan keyakinan di dalam hatinya. Allah dah Rabb dia, Allah dah Ilah dia, Allah dah Tuhan. Bagaimana keyakinan pada Allah dapat diusahakan ada dalam hati dia, sehingga hati dia tunduk pada Allah. Sebab apa, tuan-tuan mulia, apabila satu orang manusia dalam hati dia ada kebesaran Allah, ada keyakinan pada zat dan sifat Allah SWT, ada keyakinan pada kudrat Allah SWT, bahawa Allah yang pencipta bagi segala sesuatu, dialah yang memelihara segala sesuatu, Allah yang menjaga segala sesuatu, Allah yang menguruskan seluruh alam ini. Setiap perkara yang berlaku, setiap peristiwa yang berlaku di alam ini berlaku dengan perintah dan kehendak Allah. Dan dia nampak di sebalik setiap sesuatu itu kudrat Allah. Manfaat dan mudarat bukan datang dari benda, manfaat mudarat datang dari Allah. Dia nampak daripada setiap perubahan alam yang berlaku, taghayyuratul ahwal, perubahan keadaan yang berlaku, daripada siang datang malam, malam datang siang, daripada kemarau jadi hujan, daripada hujan berhenti, angin bertiup. Dia nampak daripada setiap peristiwa yang berlaku, dia nampak kudrat Allah. Allah yang buat segala-galanya, Allah yang mengatur segala-galanya. Ini tuntutan iman, tuan-tuan. Ini iman yang kita sayang, dan tuan-tuan, hari ini kita semua kena usahakan keyakinan yang sempurna pada Allah, keyakinan yang sempurna pada kudrat Allah, pada zat dan sifat Allah, keyakinan yang sempurna pada keesaan Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada yang layak disembah melainkan Allah. Wahdahu, dialah yang Maha Esa, tidak ada syarik, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang dapat menyamai Allah, yang menyerupai Allah, yang menandingi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dari segi zatnya, sama ada dari segi sifatnya, dari segi perbuatannya, Allah Maha Esa. Apa makna syirik, tuan-tuan? Dia menyengutukan Allah bila kita anggap ada selain daripada Allah yang boleh buat sama dengan Allah, ada sifat macam Allah. Allah bagi rezeki, ada selain daripada Allah. Bila kita yakin selain daripada Allah boleh bagi rezeki juga, maka itu syirik. Jadi yang Allah terima ialah tauhid yang khalis, pengesaan terhadap Allah Ta'ala yang sempurna, mana dalam hati kita tidak ada sikit pun keyakinan pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain daripada Allah tidak ada siapa pun yang boleh bagi manfaat, tidak ada siapa pun, tak satu benda pun yang boleh bagi mudarat. An-nafi' dan Allah yang boleh bagi manfaat, yang boleh bagi mudarat hanya Allah. Yang boleh bagi sihat, yang boleh bagi sakit hanya Allah. Yang boleh sembuhkan kesakitan hanya Allah, yang boleh ubah keadaan hanya Allah. Setiap keadaan yang berlaku sekarang, keadaan yang berlaku di seluruh alam hari ini, yang menimpa kita hari ini, semuanya datang daripada siapa, tuan-tuan mulia? Allah. Hari ini kita terlalu banyak cakap benda-benda yang bertentangan dengan tauhid ni, tuan-tuan mulia, bertentangan dengan iman, sehingga hati kita pun dah terkesan dengan selain daripada Allah, sehingga telah masuk waham dalam hati kita, keraguan, syak kepada kudrat Allah, kepada janji-janji Allah, bahawa Allah yang melakukan segala-galanya, dan cara untuk dapat daripada Allah yang melalui amal. Dua perkara ni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Satu, kita kena yakin pada kudrat Allah SWT, pada zat Allah SWT yang melakukan segala-galanya hanya Allah. Yang kedua, kita kena yakin bahawa asbab yang hakiki, perantaraan cara yang sebenar untuk dapat faedah daripada kudrat dan zat Allah hanya amal. Amal Nabi SAW. Allah yang bagi kejayaan. Macam mana nak dapat kejayaan, macam mana nak hasilkan kejayaan daripada Allah SWT? Dengan perantaraan amal, bukan dengan perantaraan asbab. Duit, ringgit, emas, perak, jawat kerajaan, pemerintahan, segala bentuk asbab, kedudukan. Ini bukan asbab yang sebenar, yang hakiki. Dalam asbab-asbab dunia ini, dalam asbab-asbab zahiri atau asbab-asbab dunia ini, Allah juga yang bagi, tapi tak ada janji Allah. Allah juga yang buat segala asbab ni, dan apa pun kita dapat daripada asbab ni pun Allah juga yang buat, Allah yang bagi, tapi tidak ada janji Allah SWT. Satu orang berniaga, dia dapat rezeki, Allah yang bagi rezeki kepada dia, tapi Allah tak pernah janji nak bagi rezeki dengan perniagaan. Satu orang berniaga, mungkin Allah boleh bagi rezeki, mungkin kalau Allah nak Allah bagi rezeki, kalau Allah tak nak Allah tak bagi. Bergantung pada masyiatullah, kehendak Allah. Begitu juga segala asbab-asbab dunia. Tapi dalam amal ada janji Allah. Bersama dengan amal ada kudrat Allah. Kerana apa? Bersama amal ada janji Allah, maka bersama amal ada kudrat Allah, ada khazanah Allah. Apabila satu orang hamba menyempurnakan amal yang Allah perintahkan, maka Allah dengan kudratnya dan daripada khazanahnya akan menyempurnakan janji tersebut. Maka faedah yang dapat daripada amal adalah yakini, pasti. Faedah yang dapat daripada amal adalah daimi, kekal. Faedah yang dapat daripada asbab, waktu, sementara. Dapat faedah mungkin beberapa hari, mungkin beberapa tahun, lepas tu habis. Tapi faedah daripada satu, subhanallah, kekal sampai selama-lamanya dalam syurga Allah. Dan faedah daripada asbab dunia, kalau dapat pun kecil, Allah bagi. Allah yang bagi. Tapi faedah yang Allah janji dalam amal terlalu besar. Satu pokok yang daripada subhanallah tu, Allah bagi satu pokok 1000 tahun, 500 tahun, kuda yang patah berlari pun tak dapat lintas. Atas satu perintah takwa. Ini perintah Allah untuk kita bertakwa, berusaha untuk menghasilkan sifat takwa. Dan siapa yang dapat sifat takwa, Allah janji apa dia? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dari segala masalah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki daripada arah yang tak disangka-sangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah mudahkan segala urusan dia. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Allah ampunkan segala dosa dia. Wa yu'zim lahu ajra. Dan Allah melipat gandakan, membesarkan ganjaran dan pahala untuk dia. Dalam satu sifat Allah janjikan 5 perkara yang besar. Dalam satu surah nanti, dalam satu muka surah dalam Quran, betul-betul Allah janjikan 5 perkara. Ada satu sifat takwa. Atas satu sifat amalan istighfar, Allah janji apa? Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang sentiasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ja'alallahu, pasti Allah taala akan jadikan baginya jalan keluar dari segala kesempitan dan kelepasan dari segala keresahan dan kerisauan, depression, stres, kita penyakit paling besar ini kat dunia. Allah akan hilangkan segala keresahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan pasti Allah akan bagi rezeki pada dia daripada arah yang dia tak sangka. Jadi hari ini umat tuan-tuan mulia, usaha orang batin untuk palingkan umat daripada Allah dan lemahkan keyakinan umat kepada Allah SWT, sehingga datang waham dalam umat. Bolehkah berjaya bolehkah Allah sembuhkan penyakit, musibah yang menimpa kita hari ini? Dan hilang keyakinan pada umat pada amal. Dengan sembahyang boleh selesai ke masalah? Dengan istighfar boleh selesai ke masalah? Dengan bagi sedekah boleh selesai ke masalah? Hilang keyakinan pada umat
bahawa mereka boleh dapat bantuan Allah, bahawa kudrat Allah akan bersama dengan mereka, khazanah Allah akan terbuka bagi mereka apabila mereka melaksanakan apa yang Allah perintah, menyempurnakan perintah Allah, amal yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Muhammad SAW beritahu, kita banyak cerita tentang kisah Nabi-Nabi dan sahabat-sahabat, ta'yidat ghaibiyah atau nusrah ghaibiyah Allah kepada Nabi dan sahabat-sahabat. Supaya apa? Supaya hari ini usaha orang batil, yang mana mereka punya usaha untuk putuskan harapan umat. Ni benda ni orang cakap lama dah, sebelum benda ni berlaku ni. Usaha orang batil untuk mayuskan umat, jadikan umat putus asa daripada bantuan dan daripada pertolongan Allah SWT, bahawa mereka boleh dapat bantuan dan pertolongan Allah dengan perantaraan amal mereka. Ini usaha orang batil. Umat yang ini putus asa daripada Allah, daripada perintah Allah, yang bahawa dengan melaksanakan perintah Allah, dengan mengamalkan agama, dengan melaksanakan usaha agama, mereka akan dapat kudrat dan mereka akan dapat bantuan nusrah ghaibiyah Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala. Umat yang putus harap, mereka anggap ini boleh berlaku. Mereka dengar kisah Nabi-Nabi ini macam dengar cerita dongeng. Cerita dongeng. Ini boleh berlaku zaman dahulu. Zaman Nabi-Nabi itu bolehlah. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Muhammad. Cerita-cerita dalam Quran tu zaman dulu boleh berlaku. Zaman sekarang, zaman sains dan teknologi ni, ini tak akan berlaku. Perlu pada asbab. Ini keyakinan yang telah menyelinap masuk dalam hati orang beriman. Sedangkan masa kita tahu segala janji Allah Ta'ala tidak khusus pada zaman Nabi-Nabi, pada zat Nabi-Nabi. Bahkan segala bantuan dan pertolongan Allah adalah bersama dengan amal kenabian tersebut, amal yang dibawa oleh Nabi-Nabi tersebut. Kalau zaman sahabat dahulu, sahabat-sahabat boleh dapat bantuan dan pertolongan Allah dengan amal mereka, hari ini pun tuan-tuan boleh. Bila-bila masa sehingga hari kiamat, mana-mana daripada umat ini bangun buat amal yang sama, maka dia juga akan dapat nusrah Allah sebagaimana sahabat-sahabat telah dapat. Bahkan Nabi beritahu akhir zaman ini, bantuan yang akan datang daripada Allah untuk umat akhir zaman ini 50 kali ganda lebih banyak, lebih besar daripada zaman sahabat. Tapi hari ini kita diselubungi oleh mayusi, putus asa. Kita dah pasrah, apa yang berlaku. Tak payah buat apa-apa, tak buat apa-apa pun tak ada faedah lah. Dunia dah nak kiamat dah. Sedangkan tuan-tuan mulia, Allah buat janji yang sangat besar bagi umat ini, tuan-tuan. Segala janji Allah beritahu dalam Quran, inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Allah bukan hanya janji untuk bantu rasul-rasul dia, Allah janji untuk bantu setiap orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Dan orang yang bersifat dengan sifat keimanan tak kira di zaman mana, zaman Nabi ke, zaman sahabat ke, zaman sekarang pun tuan-tuan, Allah yang sama, dengan kudratnya yang sempurna, dengan sifat yang masih sama, tak kurang walaupun sedikit, dan khazanahnya yang tak kurang walaupun sedikit. Janji Allah tetap kekal untuk sehingga hari kiamat. Allah tak berubah, tuan-tuan. Allah tu qadim, Allah SWT sifat dia tak berubah, dia sama. Yang berubah siapa? Kita manusia. Kita tidak layakkan diri kita untuk dapat bantuan Allah. Kita tidak layakkan diri kita untuk dapat bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Tuan Yusuf rahmatullah alaih, apabila Muhammad Ilyas meninggal, maka ada satu orang buruk besar, guru pada dia, syekh pada dia, dia tahu nasihat pada dia. Mungkin dia anggap Yusuf ni terlalu muda, umur 27 tahun jadi hadraji, umur baru tak sampai 30 ni. Muhammad Yusuf rahmatullah alaih baru 27 tahun dia keluar. Maka Yusuf, kamu kena kurang sikit, jaga-jaga dalam perbelanjaan kamu. Mulai zaman Muhammad Ilyas rahmatullah, siapa je datang semua dia bagi makan.
Memang awal-awal tu halat sangat dahsyat sehingga tak makanan, hari-hari tak ada makanan nak makan. Tapi bila Allah buka khazanah, tak pernah habis, tak pernah kosong. Siapa datang je belanja. Tapi bila Maulana Yusuf rahmatullahi alaih meninggal, maka menurut ada nasihat pada Maulana Yusuf, kesian takut Maulana Yusuf tak dapat handle. Dia kata Yusuf kamu kurangkan perbelanjaan, kerana dia kata abtu lene wale chalege. Lene wale, orang yang mengambil daripada khazanah Allah dah tak ada dah. Orang yang selama ni duk ambil daripada khazanah Allah, dia dah tak ada dah. Kamu kena belanja kurang, jimat belanjaan kamu. Jangan tu. Boleh Yusuf jawab apa sama dia? Dia kata lene wale tu chalege, lakin dene wala baqi. Yang mengambil tu walaupun dah tak ada, dah pergi, tapi yang memberi masih ada. Zat yang memberi masih ada, tak mati dia. Sebab kerana dia boleh bagi dahulu, zaman bapa aku hari ni pun dia boleh bagi. Ini keyakinan. Ini keyakinan tuan-tuan. Keyakinan pada janji Allah, keyakinan pada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena bentuk pada umat hari ini, supaya umat keluar daripada segala keraguan, segala syak, keluar daripada segala putus harapan. Mereka kena bangun, buat usaha sebagaimana Nabi dan sahabat-sahabat buat usaha. Amalkan agama sebagaimana Nabi dan sahabat-sahabat amalkan agama. Buat usaha agama sebagaimana Nabi dan sahabat-sahabat buat usaha agama, maka Allah yang sama akan bersama mereka. Dan janji Allah Ta'ala, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tetap bersama untuk mereka. Allah akan bantu mereka. Syarat untuk dapat bantuan Allah apa dia tuan-tuan dia? Asbab paling utama untuk dapat bantuan pertolongan Allah ialah bantu agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu pembantu-pembantu agama Allah. Dengan diri harta yang Allah yang bagi pada kita. Allah yang bagi pada kita, Allah nak suruh kita guna balik untuk agama ni. Dan Allah janjikan atas setiap pengorbanan yang kita buat dari syurga. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan bagi balasan. Allah bagi kepada kita harta benda dunia yang kecil yang sementara ni, suruh kita korbankan, habiskan, sebab Allah nak bagi benda yang kekal di akhirat, syurga. Nikmat yang kekal di akhirat, yang selama-lamanya. Dan apakah maksud bantu agama Allah? Satu, bantu orang Islam. Satu, bantu agama Allah. Dua perkara yang berbeza. Dua-dua kita kena buat. Bantu orang Islam, bagi makan, bagi tolong dia, orang tak ada rumah, bagi rumah, tak ada makanan, bagi makanan, tak ada pakaian, bagi pakaian. Kita bantu orang Islam. Satu kerja yang sangat baik, banyak pahala, banyak ganjaran. Banyak hadis-hadis Nabi, Al-Quran yang suruh kita buat. Tapi ini satu amalan yang berlainan. Bantu agama Allah benda yang berlainan. Dengan kita bantu orang Islam, kita tidak bari uzimmah, kita tidak terlepas tanggungjawab daripada bantu agama Allah. Banyak orang bila kita beritahu, minta tashkil sediakan dia untuk buat usaha dakwah keluar jalan Allah, maka apa jawapan akan diberi? Saya dah buat banyak dah bantu agama. Saya tolong orang miskin, janda, anak yatim, orang gelandangan. Saya bagi makan, saya buat tu, saya buat ni, saya gajikan telaga. Maka kita kata beri Masya Allah, apa yang Tuhan buat semoga Allah terima. Itu bagus, baik. Tapi dengan kita bantu orang Islam, tak terlepas tanggungjawab kita untuk bantu agama Islam itu sendiri. Bantu agama apa dia? Kita sediakan manusia untuk amalkan agama. Pujuk rayu, sediakan mereka. Satu orang tak ada makanan, kita bagi makanan kat dia, orang miskin. Masya Allah, kita dah bantu dia. Tapi kalau kita pujuk rayu dia, sedia dia, daripada dia tak semayang, dia dapat jaga semayang, maka kita telah bantu agama. Faham tuan-tuan, insya-Allah. Jadi bila umat ini bangun bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka nusrah Allah akan bersama dengan mereka. Jadi usaha kita hari ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sediakan seluruh umat untuk bantu agama. Sediakan setiap umat untuk menjadi pembantu-pembantu agama Allah Subhanahu. Ini kerana ini perintah Allah. Nabi Isa AS tanya pada kaum dia, man ansari ilallah, siapa sedia nak bantu aku, bantu agama Allah SWT. Tapi umat ni Allah tak tashkil siapa sedia. Allah kata kunu ansarallah, jadilah kamu pembantu agama. Perintah
Hari ini kita tidak anggap usaha dakwah ni sebagai perintah Allah. Sebagaimana sembahyang, puasa, zakat, haji ni perintah Allah. Begitu juga bantu agama Allah adalah perintah Allah Ta'ala. Satu perintah daripada Allah SWT untuk bantu agama Allah. Jadi tuan-tuan dengan Allah SWT, maksud usaha dakwah apa dia? Ihya'u jami'i ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk menghidupkan keseluruhan agama yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliyas rahmatullahi alaihi bila ditanya, apa maksud usaha dakwah yang kamu buat? Maka dia kata, Ihya'u jami'i ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena yakin bahawa tidak ada jalan lain, tidak ada tariqah lain, tidak ada cara lain untuk hidupkan agama dengan sempurna melainkan melalui juhudun Nabi, usaha cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, usaha dakwah mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja-saja cara agama ni akan hidup. Nabi dah tunjuk kepada kita macam mana dia telah buat usaha sehingga agama telah hidup. Dalam kehidupan sahabat 124,000 sahabat, macam mana perubahan telah berlaku pada mereka, macam mana agama telah hidup 100% sehingga Allah turunkan ayat Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Jadi usaha yang sama tuan-tuan mulia saya, tuan-tuan kena hidupkan ini untuk hidupkan agama yang sempurna. Sebab tu Muhammad rahmatullahi alaihi juga bila ditanya, apa yang kamu nak daripada usaha ni, kamu minta semua orang keluar dengan Allah, dia kata, saya harap kemudian umat ini dengan perantaraan usaha ini dapat dikembalikan pada tahap yang sama ketika Nabi tinggalkan umat ini satu hari dahulu. Jadi usaha kita ni, dia punya manzil ni kita lalu jelas tuan-tuan mulia, dan jauh lagi kita nak sampai. Tapi kita kena berada dalam jalan tersebut untuk sampai ke sana. Kita kena jelas apa ke arah mana kita nak bawa masyarakat, kita nak bawa kita dalam usaha. Bukan hanya 4 bulan, bukan hanya 40 hari. Kalau tidak, kita akan jadi apa? Puas hati, saya dah buat 4 bulan setiap tahun, saya dah buat 5 amal, saya dah buat tu, saya dah buat ni. Kita dengan sifat qanaah ni sifat yang kalau bab dunia bagus. Untuk benda-benda dunia dikira sifat di antara sifat yang mahmudah, yang terpuji. Cukup dengan apa yang ada. Rumah aku ni alhamdulillah dah cukup, dah bagus dah. Kereta yang aku ada alhamdulillah dah cukup, dah tak perlu kereta baru. Cara hidup aku ni masya-Allah dah bagus dah. Puas hati dengan apa yang ada, qanaah. Dan untuk dunia memang ni sifat ni bagus, tapi untuk agama sifat qanaah ni menghalang peningkatan kemajuan kita dalam agama. Sebab tu Nabi suruh kita dalam agama tengok siapa tuan-tuan mulia, tengok orang lebih tinggi pada kita. Tengok sahabat-sahabat, tengok Nabi, tengok sahabat-sahabat. Dalam bab dunia, kita kena tengok orang yang lebih rendah pada kita supaya timbul sifat qanaah. Dalam bab agama, Nabi suruh kita tengok orang lebih tinggi supaya tak ada sifat qanaah. Supaya tak ada sifat qanaah ni. Kalau tidak tuan-tuan, siapa ada sifat qanaah dalam bab agama, usaha agama ni, dia tak akan maju dalam usaha agama. Tak akan maju, tak akan meningkat dalam usaha agama. Sebab tu masyarakat kita orang yang buat usaha agama ni ada tiga golongan. Satu talib, satu qani', satu lagi naqid. Betul apa? Naqid. Satu talib, orang yang buat usaha dakwah dengan talab. Dan talibul ilm, pelajar. Dalam hati dia ada talab, keinginan, kemahuan nak belajar. Nak supaya dia diislah, ditarbiyah. Nak untuk maju dalam kerja ni. Nak tahu lebih banyak, nak belajar. Sebab tu usaha dakwah ni kita kena niat belajar sampai kita mati. Sikte karena kata sikna. Belajar sambil buat sambil belajar. Siapa ada sifat ni, dia akan maju dalam usaha. Tarakiyat. Dia akan maju dari tahap satu tahap. Satu lagi, satu orang buat usaha dengan sifat qanaah, qani'. Puas hati, aku alhamdulillah tu dah okey dah 40 hari setiap tahun, dah 20 tahun tak pernah masjid dah. Dah 20 tahun tak pernah tinggal 3 hari. Dah 5 amal semua komplit. Zikir pagi petang alhamdulillah dah bagus. Tak pernah tinggal. Jadi orang yang puas hati dengan apa yang dia dah buat, dia tak akan maju dalam kerja ni. Pintu kemajuan akan tertutup bagi dia. Sedangkan tempat kita nak pergi jauh lagi. Kita nak pergi mana tu? Usaha Nabi dan sahabat-sahabat. Satu lagi orang yang buat usaha dengan sifat soal naqid. Tangkid maknanya mengkritik orang. Tengok aib, tengok buruk. Oh fulan ni macam ni. Terutama orang yang ada kelebihan daripada dia.
Kita suka tengok keaiban dan mengkritik orang yang ada kelebihan dan atas diri kita. Orang syura ni macam ni, orang ni ustaz ni macam ni orang lama ni macam ni, orang tanggungjawab ni macam ni. Tengok ni duduk kat depan tapi sifat dia macam ni. Orang saya makan beritahu, dua orang ni Qani' dengan Naqid ni orang yang buat usaha dengan sifat tengkit, mengkritik orang, mencari aib orang, menceritakan aib orang. Dan orang yang puas hati dengan apa yang dia buat, mereka ni candino kemihman. Mereka ni lah tetamu beberapa hari usaha ni. Ikrar mereka betul-betul, tak tahu bila Allah akan singkirkan, sisihkan mereka daripada usaha. Bukan hanya tak meningkat, sampai satu tahap Allah akan ketepikannya. Allah ganti dengan orang lain. Allah ganti dengan orang lain. Jadi tuan-tuan, oleh kerana kita mau tambah pengorbanan kita, jangan kita puas hati apa kita dah buat. Yang kita puas hati dengan apa kita dah buat. Saya dah hamlan dan jaga cilah, kita mau meningkat di 4 bulan setiap tahun. 4 bulan setiap tahun meningkat, 6 bulan setiap tahun. Meningkat hingga hijrah Batam. Serahkan seluruh kehidupan kita untuk usaha agama. Begitu juga dengan masa harian yang kita bagi. Daripada 1 jam, 2 jam, 2 jam jadi 3 jam, 4 jam, 8 jam setiap hari. Kita mau meningkat. Meningkat dari segi satu kuantiti, satu lagi peningkatan dari segi kualiti, dari segi kaifiat batin. Satu dari segi kaifiat zahir, satu batin. Sembahyang 5 waktu kita tak nak tambah dah, 5 waktu tu je. Kita tak dah jadi 10 waktu. Sembahyang subuh 2 rakaat, kita tak boleh nak jadikan 4 rakaat. Banyak tu je kualiti dia dan kuantiti dia. Tapi peningkatan dari segi mutu amal tadi, mutu taklim kita, mutu mesyuarat kita. Apa maksud mesyuarat, tuan-tuan mulia? Untuk menimbulkan fikir risau tentang agama. Bukan hanya nak putuskan umur, untuk timbulkan supaya kita semua jadi fikir man, orang yang tenggelam dalam fikir risau tentang kemunduran yang berlaku pada agama di seluruh dunia. Juga zikir kita, sembahyang subuh 2 rakaat juga, tapi sembahyang kita tu dia punya kualiti setiap hari meningkat. Bahkan masa kita dalam bayar dia, kenapa sembahyang gas dibuat di antara 2 waktu sembahyang, supaya sembahyang lepas gas tadi lebih khusyuk daripada, lebih baik mutu dia daripada sembahyang sebelum gas. Dan siapa masa kita dalam bayar, saya dengar, saya ingat je lah. Lepas kita buat gas, contohnya kita buat gas bahasa, kalau sembahyang maghrib kita tadi, mutu dia tak lebih baik daripada sembahyang asar, khusyuk dia, tawajuh dia, sifat takut kepada Allah tak bertambah, maka itu tak ada gas kita Allah tak terima. Kalau amal peningkat, sebab apa? Kerana kesan meningkatnya iman dengan selepas dakwah, yakini pasti meningkatnya iman, takut pada Allah, keyakinan pada Allah. Lepas kita buat gas, lepas kita buat dakwah, sepatutnya apa dia? Iman meningkat. Tapi bila iman meningkat, sembahyang bertambah khusyuk. Bila sembahyang kita tak bertambah baik, maknanya iman kita tak meningkat. Iman tak meningkat, kita something wrong dengan dakwah kita buat. Macam kita ambil gula, tak dalam gelas air, kacau-kacau minum, tak manis. Terus kita akan terus fikir, apa manusia dia tak kena dengan gula ni. Gula ni palsu ke, nampak macam gula, sebenarnya bukan gula. Sebab kalau dia gula, pasti akan manis air ni. Atau kita letak tak kacau ke, ada benda yang tak kena lah. Benda-benda dunia ni kita terus faham dan kita yakin. Lepas kita dakwah, iman tak meningkat, mesti ada tak kena dengan dakwah. Kita kena cek balik amal kita, niat kita tak betul ke, tawajuh kita tak betul ke. Tapi kita jangan putus asa. Kalau tak ada kesan, tinggal tak payah buat lah macam tu. Kalau tak buat langsung, lagi kita akan jatuh. Sampai bila tak akan meningkat iman kita. Maksudnya Maulana kita kena baiki, sentiasa mau meningkat. Baiki kita punya dakwah, kita punya gas, kita punya segala amalan. Kita jangan puas hati dengan apa yang kita dah buat. Inilah pintu peningkatan taraki kita dalam usaha. Boleh semua insyaAllah. Jadi tuan-tuan dengan Allah, depan kita takaza yang sangat besar. Kita bukan hanya untuk istimewa kita buat usaha. Usaha ni tuan-tuan mulia,
satu amanah tanggungjawab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana agama yang sempurna dapat dihidupkan di seluruh dunia. Untuk itu kita hidup, untuk itu kita mati, untuk maksud ini. Kehidupan sahabat untuk maksud ini, untuk menghidupkan agama di seluruh dunia. Kerana ini perintah Allah. Perintah Allah atas diri kita untuk bantu agama Allah. Jadi macam mana agama dapat hidup di seluruh dunia sehingga hari kiamat? Wah, kita mau tenggelam dalam fikir ni, kita mau tenggelam dalam risau ni, tuan-tuan. Hari ini betapa ramai manusia atas dunia ni yang masih kufur pada Allah, tak kenal Allah. Beribu-ribu, berjuta manusia mati tanpa iman. Berapa ramai orang Islam sendiri hari ini yang ucap kalimah tapi Islam tak ada dalam kehidupan mereka, sembahyang tak ada, benda-benda yang fardu ditinggalkan, benda-benda yang haram, bergerumang dengan benda yang haram setiap hari. Berapa peratus saja hari ini umat yang jaga sembahyang, yang ada hubungan dengan masjid, yang ada hubungan dengan amal masjid. Kita mau risau tentang perkara ini dan tahu kan di hadapan kita ada kehidupan akhirat. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang tanggungjawab kita. Apa yang kita buat kat dunia ni untuk bantu agama Allah. Apa yang kita buat? Satu, dalam hadis Nabi SAW kata beliau, satu orang yang tidur dalam keadaan kenyang dan ada jiran dia tidur dalam keadaan lapar. Dia tahu jiran dia tidur dalam keadaan lapar dan dia tidur dalam keadaan kenyang, maka orang ni bukan orang Islam, tak sempurna iman dia. Itu bila kita satu orang Islam dalam kampung kita yang mana dia tak ada makanan nak makan. Macam mana kita boleh tidur dengan tenang? Kita tahu dalam kampung kita ada orang tak semayang, ada orang tak beriman pada Allah, yang mana kalau dia mati bila masa akan kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Kalau dia mati dengan tinggal semayang, Nabi beritahu apa, orang yang meninggalkan solat ni orang yang meruntuhkan agama. Ular akan rezeki tunggu dia dalam kubur. Kalau kita tak ada risau tentang mengatasi perkara ni, mungkin tanda iman kita sangat lemah. Nabi beritahu apa dia, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi. Ubah dengan hati, usaha fikir, risau macam mana ni. Umat tak semayang, jauh daripada masjid, buat benda yang haram, tak tunaikan apa-apa perintah Allah. Risau tu, dan kalau tentu pun tak ada, Nabi beritahu wa laisa wara'a dzalika mithqalu khardalin min iman. Lepas tu Nabi kata tak ada iman walaupun seberat biji sawi. Dalam riwayat lain Nabi kata wa dzalika adhafu iman, plus lemah iman. Lepas pada tak ada iman dah. Jadi untuk itu apa kita kena buat, tuan-tuan mulia? Kita kena bangun, buat pengorbanan diri dan harta kita, belanja buat usaha dakwah ni, dan kita mau sediakan setiap umat untuk buat usaha dakwah. Boleh semua insya-Allah. Jadi usaha kita hari ini, tuan-tuan, kita kena pergi pada setiap orang Islam, jumpa setiap orang Islam, pujuk rayu mereka, sediakan mereka untuk apa? Untuk mereka jadikan kerja dakwah ni sebagai kerja mereka, supaya mereka sedar apa tanggungjawab mereka sebagai hamba Allah, apa tanggungjawab mereka sebagai umat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud daripada gas kita yang sebenarnya, tuan. Yang kita minta buat ziarah 100%, jumpa seorang orang Islam 100%, ulama pun jumpa, orang awam pun jumpa, orang lama pun jumpa, orang baru pun jumpa, orang tak pernah keluar pun jumpa, orang berbilang bahasa pun kita kena jumpa, pemuda pun kita kena jumpa, orang tua pun kita kena jumpa. Setiap lapisan umat kita kena jumpa. Maksud daripada perjumpaan dan ziarah ini, mau sediakan setiap umat untuk kerja Nabi. Sediakan setiap umat untuk jadikan dakwah ni sebagai maksud hidup mereka, sebagai kerja mereka. Utamakan daripada segala benda-benda yang lain. Satu hari Muhammad dan berkata dalam bayan dia beritahu dalam istimewa hari ini, saya ingat lagi. Iaitu saya baru tanya semalam Haji Abdul Wahab Sahab, apa yang tuan nak dari majmuk yang datang ni? Kita buat usaha berbulan-bulan, ajak orang satu dunia datang sini. Sekarang ratus-ratus ribu orang, juta orang ada. Ab is majlis kya chahte hai? Apa tuan nak daripada majmuk ni? Maka Haji Abdul Wahab beritahu, aku punya harapan bagaimana setiap orang yang datang istimewa ni dapat jadikan dakwah ni sebagai kerja mereka, supaya mereka dapat sedar tanggungjawab mereka dan ambil tanggungjawabnya. Lepas tu kita punya perhimpunan adalah untuk bertebaran, bukan semata untuk berhimpun.
berhimpun untuk dapat kesedaran tentang tanggungjawab untuk bertebaran ke seluruh dunia untuk sempurnakan tanggungjawab tersebut. Kita semua datang kat Sri Talin untuk maksud yang sama, tuan-tuan. Bukan datang nak dengar bayar, nak dengar muzakarah. Bagaimana kita daripada sini, kita dapat bergerak daripada sini ke seluruh alam untuk sempurnakan tanggungjawab kita, untuk sediakan setiap individu umat, lelaki, wanita, tua, muda, remaja, orang kaya, orang miskin, ulama, awam, fawas, bagaimana seluruh umat ini secara istimai dapat bangun buat kerjanya. Lagi besar istimaiyat umat ini dalam buat usaha dakwah, lagi besar bantuan dan pertolongan Allah. Tak cukup seorang dua orang dalam satu mahalah, dua tiga orang dalam satu mahalah. Kita mahu sediakan umat ini keseluruhannya, wujudkan istimaiyat dalam umat ini bersatu, sama-sama bangun bantu agama Allah Ta'ala. Jadi usaha kita bukan karkun saja, tanggungjawab kita seluruh alam, seluruh manusia. Semua orang Islam tanggungjawab kita. Kenapa kita masih lagi ziarah hanya karkun? Masih lagi takut nak ziarah orang awam? Mereka adalah saudara kita, mereka adalah tanggungjawab kita. Kalau kita takut macam mana pun tuan-tuan, kita kena berani. Bila Nabi Musa AS diperintah untuk pergi dakwah Firaun, Firaun ni yang duk cari nak bunuh Musa AS. Musa bunuh orang dia kan, sebelum dia lari ke Madian. Bertahun-tahun dia lari. Sebab apa? Firaun cari nak bunuh dia, sebab dia telah bunuh orang Firaun. Panjang kisah ni, tuan-tuan semua tahu kisah. Sekarang dia diperintah untuk balik dakwah orang tu, orang yang nak bunuh dia tu, orang yang keluarkan waran tangkap dia supaya bunuh dia tu, orang tu dia kena pergi dakwah. Bukan orang kita, orang kampung kita yang tak ada tahap macam tu kan. Orang tu dia nak kena dakwah. Dan Allah beritahu apa? Jangan kamu takut. Innan la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kamu takut, pergi dakwah dia. Kerana aku bersama dengan kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Apa yang kamu buat aku lihat, apa yang mereka buat pada kamu aku dengar, aku lihat. Jangan kamu risau. Jadi keyakinan ini dah mulai kita kena wujudkan dalam hati kita. Bagaimana keyakinan ini tak ada, lagi tak kita akan jadi, nak kata macam tak elok dia pengecut, penakut kan. Jadi kita tak berani. Bukan penakut tapi tak berani kan? Tak berani, teragak-agak kan? Teragak-agak nak pergi dakwah. Kadang sedangkan kata-kata Karbuzari kita dapat hari ni kat sini, kebanyakan majoritinya semua penerimaan sangat-sangat baik orang-orang. Bila kita ziarah mereka, mereka menunggu-nunggu kedatangan kita. Tak ada dengar lagi lah orang marah ke report polis ke sebab kita ziarah. Tak ada dengar lagi Karbuzari sama kami kat sini. Semuanya istiqbal, orang terima, orang sedang menunggu. Kita yang tak berani lagi. Jadi kita kena beranikan ini. Bila ada yakin tuan-tuan bahawa akan ada himmah, keberanian yang akan datang bila ada keyakinan. Yakin apa yang kita buat ni, Allah bersama dengan kita. Dan kalau kita buat usaha untuk cara Nabi SAW, bantuan Allah pasti bersama dengan kita. InsyaAllah. Dan yakin bahawa dengan amal Allah akan ubah keadaan kita. Dengan amal, walaupun itu dalam surat dia, segala peraturan, segala nasihat-nasihat dan pihak kesihatan kita ikut, patuh. Tapi yakin kita hanya satu, bahawa Allah hanya akan ubah keadaan kita dengan amal. Bukan sebab peraturan kita ikut langkah-langkah tu maka kita akan sihat, tak ada. Buat tak masalah. Tapi yakin kita Allah akan ubah keadaan kita, Allah akan islah keadaan kita, Allah akan bagi keadaan kita dengan amal. Jadi kita kena buat usaha. Kita tak boleh tunggu keadaan jadi baik dulu baru nak buat usaha. Kita kena buat usaha supaya Allah baiki keadaan kita. Jadi sekarang tuan-tuan mulia, luar sana kita istimewa ada dekat. Untuk istimewa, juhud istimewa ni tuan-tuan mulia, macam mana kita nak sediakan 100% serahkan usaha, gerakkan mereka untuk jumpa 100% orang Islam. 100% tashkil, 100% pergerakan ini untuk menghasilkan 100% tashkil. Setiap orang disediakan kelas. Kerana setiap orang kita jumpa, kita akan buat usaha dua perkara. Pertama, kita akan hubungkan dia dengan masjid, hubungkan dia dengan amal masjid. Yang kedua, kita akan sediakan dia untuk keluar dari Allah.
Tak kira ulama ke apa ke ulama ke. Tapi setiap ada untuk ulama ada adab dia, tertib dia macam mana nak ziarah ulama. Tapi kita punya maksud tujuan macam mana setiap orang dapat dihubungkan dengan amal masjid dan setiap orang dapat disediakan keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. 100% tasydid. Jadi bukan hanya semata-mata pergerakan. Jemaah 40 hari yang keluar, jemaah 10 hari yang bergerak, jemaah 40 hari, 10 hari, 3 hari yang bergerak. Macam mana pergerakan ini menghasilkan jemaah-jemaah tunai? Buat tashkil sehingga menghasilkan jemaah-jemaah tunai. Jemaah induk yang bergerak, musyarat yang dijalankan di peringkat halqa, di peringkat muhala, di peringkat zuhur dapat mewujudkan pergerakan ini. Sekarang 100% rakan seusaha kita jadi mutaharrik. Mutaharrik dan muharrik, bergerak dan menggerakkan orang lain. Keluar dan mengeluarkan orang lain. Kita selalu dengar atas kita kata niklo, keluar jalan Allah dan keluarkan orang lain ke jalan Allah. Firau dan bergeraklah dan gerakkan orang lain. Ini sebenarnya usaha ijtima' tuan-tuan. Ulama-ulama tertib untuk ulama apa dia tuan-tuan mulia? Bila kita sebut ulama, bayangkan dalam zahir kita akan datang dalam fikiran kita ulama yang pernah keluar jalan. Sedangkan ulama maksudnya semua ulama yang belajar Quran, hadis, sunnah, mereka lah ulama, mereka layak dihormati. Kita kena hormat mereka, ikram mereka. Mereka lah mahkota kita. Belajar daripada mereka, bukan hanya belajar daripada ulama yang pernah keluar. Semua ulama layak kita belajar daripada mereka. Tanya masail daripada mereka. Jadi bagaimana ulama yang belum pernah keluar kita dapat dekati mereka. Bayangkan halqa Zoom bila tanya berapa ulama, mereka hanya sebut ulama 4 bulan, setahun, 40 hari. Ulama tak pernah tak tahu. Sedangkan tanggungjawab usaha ulama ni tuan-tuan mulia adalah tanggungjawab setiap muhallah. Bukan tanggungjawab syu'bah ulama, bukan tanggungjawab jemaah ulama. Bila sebut usaha ulama, bayangkan fikir apa dia? Jemaah ulama kena bawa untuk buat usaha ulama. Syu'bah ulama, bila tanya syu'bah kerja ulama, semua cari mana syu'bah ulama. Sedangkan usaha ulama ni usaha setiap muhallah, setiap masjid dan surau. Tanggungjawab setiap daripada kita untuk buat hubungan dengan ulama. Ikram mereka, ziarah mereka, bagi kuzari daripada mereka, minta doa daripada mereka. Yang jauh kita dapat dekatkan, dia dekat kita dapat sediakan untuk keluar dengan Allah Ta'ala dengan cara hikmah. Yang dah keluar dengan Allah Ta'ala ni takaza untuk ulama yang dah keluar 40 hari ke 4 bulan ke, takaza untuk mereka 3 hari ke, takaza untuk mereka ialah 1 tahun. Yang dah keluar setahun, takaza untuk mereka setahun yang kedua. Dan tertib ulama 3 tahun. 3 tahun. Walaupun mereka tak keluar direct 3 tahun, tapi ada diselang-selangkan dengan itu, tapi 3 tahun mereka keluar. Jadi ini takaza kita. Kalau dalam muhalah, dalam zon kita ada 10 ulama, macam mana 10 orang dapat keluar setahun? 10 orang ulama 4 bulan. Ada 10 orang ulama setahun, macam mana 10 orang dapat keluar setahun kali kedua? Begitu juga kalau 4 bulan. Apa takaza untuk mereka? Kita kenal pasti takaza. Kenal pasti takaza untuk setiap rakan seusaha. Kemudian daripada takaza tadi kita membentuk jemaah-jemaah induk. Amin dia siapa ahli jemaah, siapa yang patut dalam ni untuk takaza negara jauh, untuk takaza IPP ini, untuk dalam negeri, untuk negara mana kita nak hantar jemaah-jemaah ni. Kemudian kita duduk mesyuarakan macam mana nak sempurnakan takaza ni. Siapa nak pergi jumpa mereka, siapa yang sesuai untuk ziarah mereka, sediakan mereka. Jadi satu takaza, satu lagi usaha menyempurnakan takaza. Usaha menyempurnakan takaza adalah pergerakan harian. Jemaah 4 bulan, jemaah 40 hari, jemaah 3 hari, gas pertama, gas kedua, 2 jam setengah, jemaah-jemaah kecil yang bergerak. Ini semualah pergerakan yang sepatutnya menghasilkan takaza-takaza ini, mengeluarkan jemaah ke jalan Allah dan bawa orang pada amal masjid. Pada syurah kita akan tanya, daripada pergerakan yang kamu buat 20 jemaah bergerak hari-hari dalam halqa kamu, berapa jemaah setiap hari akan tunai dapat dikeluarkan? Daripada 20 jemaah kecil induk yang bergerak hari-hari dalam halqa kamu, berapa orang setiap hari kamu dapat bawa ke masjid, bawa pada amal masjid? Kita kena tengok. Satu orang dia jual barang, satu orang dia ada 20 pekerja, dia hantar salesman untuk pergi jual barang dia. Setiap hari malam dia akan kira daripada 20 orang salesman yang keluar pergi jual barang tu, hari ni berapa jualan, berapa barang dapat jual, berapa orang dapat beli, berapa orang mereka pergi jumpa dan berapa orang yang beli barangan. Kalau 20 orang keluar setiap hari, satu benda pun tak ada jual,
Bahaya bisnes macam ni. Sebulan 2-3 je barang jual. Yang kerap macam ni. Jadi macam mana pergerakan hari-hari ini dapat mengeluarkan jemaah setiap hari. Hari-hari bertambah orang datang kepada amal masjid. Ini takazah kita kena fikir tuan-tuan. Ini kerja yang kita nak wujudkan. Dan dengan mesyuarat harian di halqah kita, macam mana kita dapat libatkan 100% rakan seusaha kita, gunakan kekuatan seluruh halqah kita yang kita ada, kalkun setahun, kalkun 4 bulan, kalkun 40 hari, kalkun 3 hari, gunakan kekuatan mereka untuk bangunkan kerja di setiap masjid dan surau, setiap zon dalam mahalah dalam halqah kita. Sehingga 100% kerja dapat diwujudkan, 100% pergerakan di setiap lorong dapat diwujudkan. Sehingga 100% masjid kita hidup di muamal, hidup 24 jam. Dan jemaah-jemaah dapat dikeluarkan, setiap orang dapat dikeluarkan untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sedia insya-Allah. InsyaAllah. Nak wujudkan perkara ni perlu pada pengorbanan tuan-tuan. Perlu pada pengorbanan. Dia punya asas dia istimak ni ialah setiap orang kena tambah korban. Setiap orang kena tambah korban. Dari segi khurus, dari segi usaha tempatan. Yang dah keluar, keluar lagi sekali. Walaupun dah keluar 40 hari, walaupun dah keluar 2 kali 40 hari, walaupun dah keluar 4 bulan tahun ni, mau keluar lagi sekali. Boleh insya-Allah. Sampai habis istimak, sampai hujung tahun kita mau. Semua yang ada kat sini tuan-tuan ni sepatutnya kita panggil tuan-tuan ni kat sini untuk wujudkan usaha, untuk tanfizkan, untuk wujudkan usaha di setiap halqah, di setiap muhalah, di seluruh dunia, di seluruh negara, di tempat tuan-tuan berada. Kalau tuan-tuan balik rumah, macam mana nak dapat wujudkan kerja? Sepatutnya kita semua buat keputusan balik daripada sini, kita tak akan balik rumah. Bahkan mula daripada malam ni, kita akan serah diri kita pada markas Sriptaring. Boleh insya-Allah? InsyaAllah. Kalau Sriptaring betul balik, bukan kita balik rumah, balik buat usaha di muhalah kita, balik buat usaha di halqah kita, balik buat usaha di muhalah kita, di halqah kita, bukan balik rumah. Dan mereka yang tak dapat keluar, ada darurat, ada keuzuran, tak dapat cuti, dah usaha habis-habis, dia kena bagi masa maximum time. Maximum time. Sepenuh semaksimum yang masa dia dibagi untuk usaha. Ada keperluan yang terlalu penting tak tertinggalkan, pergi kejap, pada balik ke masjid balik pada usaha balik. Contohnya kerja tak dapat cuti, okey, daripada rumah pergi masjid dulu. Subuh-subuh pergi masjid, buat usaha, watai nak terpaksa pergi kerja kejap. Balik kerja, terus datang masjid balik. Bagi masa lagi kat masjid, baru balik rumah. Kan? Ada buat usaha hari-hari, ada keperluan sikit, nak pergi ada rawatan, appointment hospital, pergi kejap. Ada keperluan nak pergi hantar anak, ada apa-apa urusan, pergi kejap. Lepas balik-balik kat masjid. Jadi semaksimum time tuan-tuan mulia, kita kena bagi masa untuk membangunkan usaha di muhalah kita dan juga di halqah kita. Hari-hari di halqah akan ada mesyuarat harian, seluruh rakan usaha berkumpul bagi kakuzari dan mesyuarat macam mana nak gunakan masa mereka untuk takazah besok, supaya 100% dapat keluar dari Allah, 100% dapat hubungkan dengan amal masjid. Jemaah-jemaah yang keluar sebelum istimak dia akan jadi roh bagi istimak. Yang mana jemaah keluar, kita keluarkan sebelum istimak, lebih banyak lagi insya-Allah Allah akan keluarkan jemaah lepas istimak. Allah akan jayakan istimak kita. Pengorbanan itu tuan-tuan. Jadi sabar sedia insya-Allah. Semua sedia insya-Allah, tak akan balik insya-Allah. Masya-Allah. Serahkan diri pada masyarakat. Serahkan diri pada masyarakat. Semoga Allah terima kita semua insya-Allah. Ini insya-Allah tuan ada beberapa penting. Sama sekali mereka yang belum daftar